Oh, dia kata tu sepupu saya. Dulu duk mandi lanjai sekali ustaz. Dulu kami duk main sekali ustaz. Tak ada masalah. Hei, siapa ajak? Yang pertama, khatib berpesan untuk diri sendiri dan semua yang hadir dalam duk syok, duk beraya ni tuan-tuan. Yang pertama, jaga semayang. Jangan duk buat lok-lak, jangan duk buat merapu. Kan, dia kata ustaz, hari ni raya kita ya. Hari ni raya kita raja sehari. Siapa ajak? Kalau raja yang setiap hari pun wajib ke atas mereka solat, apatah kita yang hanya berstatuskan orang yang berhari raya semata-mata. Nah, maka kalau kok mana pun ingatlah Allah, Nabi sebut di dalam hadis, ma bainar rijal kufru as-salah. Apa yang membezakan kita dengan golongan kafir hanya satu benda tuan-tuan, semayang. Cerai sangat, lekeh sangat tuan-tuan. Pakai baju raya kemas dah, tengok-tengok tuan-tuan tinggal semayang. Tuan-tuan, rugi pelaksanaan madrasah Ramadan yang kita bina selama sebulan kalaulah meninggalkan salat. Disebut dalam kitab Jam'ul Fawaid, menceritakan hal keadaan manusia yang paling banyak diazab kelak di hadapan Allah. Ketika Nabi balik daripada Isra wal Mi'raj, Nabi cerita kepada sahabat adalah kelompok manusia yang sedang memecahkan kepala mereka dan diulang perbuatan tersebut. Ditanya kepada Jibril alaihissalam, siapakah manusia-manusia ni? Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, inilah kelompok manusia yang dulu hidup ni, mereka tak semayang, dia duk buat ketegak. Tuan-tuan, pecah pala tuan-tuan, tersudut cerita pecah pala. Hang 3 line ke 7 line ni, cincin sampai ke jari kaki sekalipun tuan-tuan, kita kena ulcer dalam mulut pun tak erti cakap dah. Kita naik motor terantuk helmet dengan kawan sebelah pun bebai 2 hari tak sembang dengan member. Maka jangan pertikaikan seazab mana hal perihal orang yang dipecahkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda ingat, aish ma syi'ta fa innaka mayit. Kehidupan kita pasti akan bertemu dengan kematian. Hang tera tak mana pun, maka tidak akan siapa pun yang terlepas daripada kematian. Dalam game bolehlah hang main PUBG noob tak mana pun mati boleh hidup balik. Tunggu beberapa saat lagi duk buat teruk, lepas tu mati lagi. Tapi tuan-tuan, dalam kehidupan yang sebenar ketika mana mati, Allah firmankan dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah akan menghidupkan kita yang telah mati, tetapi bukanlah lagi di alam dunia. Kita akan masuk pada alam mahsyar. Kita akan bertemu di alam barzah sebelum dibangunkan di alam mahsyar kemudiannya. Maka tak ada peluang kedua. Nah, jangan tidak ada lagi rayuan pujuk yang akan dibenarkan ke atas manusia yang telah meninggal dunia. Yang kedua, dalam nusyuk raya ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua tuan-tuan, tolong jaga. Sebagai suami, sebagai isteri, kita memikul tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Tolong tengok pakaian ahli keluarga masing-masing. Tuan-tuan, kenderaan yang tidak berakal nak berjalan di atas jalan raya pun harus diletakkan inspection oleh Puspakom. Takkanlah tuan-tuan dan saya yang berakal, yang Allah muliakan kita. Wa iz khala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nak duduk di atas muka bumi sebagai khalifah, maka lagi-lagilah kena jaga dalam bab pemakaian ini. Ada tata susila dan adab yang Allah peruntukkan pada kita semua. Maka saat lagi ayah-ayah yang lato-lato ni, tuan-tuan balik cek anak-anak. Buat inspection sikit, tengok along main nak tengok pakaian. Kan? Tengok lebih pada dugung gila lagi, kadang-kadang punya ketat. Kan kadang-kadang terbelah sana terbelah sini. Ingat apa dia? Kena gempa bumi ke apa ni? Maka tuan-tuan, jangan jadi suami dan juga ayah yang dayus. Nabi sebut kepada sahabat, Nabi tanya, waman dayus, siapakah orang-orang yang dayus? Sahabat kata, ada orang yang dah tak ada anak. Orang dayus ni orang yang tak ada duit. Orang dayus ni orang yang lembek. Orang dayus ni orang yang sekian-sekian. Macam-macam diberikan ta'rifan. Nabi kata, la, semua itu bukanlah tepat kepada ta'rif orang yang dayus. Dayus ialah seorang suami yang membiarkan isteri mendedahkan aurat tanpa ada sedikit pun rasa iman untuk menidakkan hak daripada perbuatan tersebut. Seorang ayah yang memiliki anak-anak, yang membiarkan anak-anaknya mendedahkan aurat di hadapan orang ramai dan tidak ada peranan pun dia sebagai seorang ayah, sekurang-kurangnya tegur. Dia kata, ustaz, kalau saya tegur pagi ni spoil dia, tegur elok-elok.
Jangan lo pijak tengah belakang dia. Abang elok lah kata lo. Boleh tak pakai bagi elok sikit lo. Siang kat Abah, siang kat Umi. InsyaAllah seorang anak yang ditegur dengan baik oleh ayah dan ibu yang ikhlas, Allah akan lembutkan hati mereka. Tidak ada yang mustahil. Better late than never. So hari tuan-tuan pakai cek. Kalau bulu mata lebih pada jadi panjang, nampak semua bak sangat, gincu sampai 3 color nak duduk kata perpaduan. Atas biru, bawah hijau, tengah merah. Maka tegur. Jangan sampai tabarruj. Jangan sampai berlebih-lebih. Make up, saya tak faham orang perempuan dia suka make up. Tapi biar berpadanan. Ni orang asli tengok pun takut. Maka ambil berpada-pada. Yang ketiga, jangan dok main salam dengan semua orang. Ni saya nak pergi beraya, kira ulok nak ulok yang semua. Oh, dia kata tu sepupu saya. Dulu duk mandi lanjai sekali ustaz. Dulu kami duk main sekali ustaz. Tak ada masalah. Hei, siapa ajak? Bukan semua sepupu untuk kita boleh salam. Kalau dia lain jantina, sepupu dekat pun tak boleh. Jangan duk merapu. Hang boleh nikah dengan dia, hang tahu tak? Mak menakan, pak menakan. Jangan duk mi sondoi aja nak salam. Tak boleh. Ada syariat.